Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dalam bahagian penilaian ajaran ke-12 hindari ajaran sesat, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, muka surat 88. Soalan yang pertama dalam tajuk ini untuk bahagian penilaian. Nyatakan ta'arif ajaran sesat. Ta'arif bersamaan dengan pengertian ataupun nyatakan maksud. Yang ini tertumpu kepada istilah. Istilah pada tajuk ajaran sesat. Jadi nyatakan ta'arif, nyatakan pelajar perlu berikan jawapan yang tepat. Tapi bila berkaitan dengan maksud, jawapan mestilah berdasarkan kepada maksud ajaran sesat daripada buku teks ataupun nota-nota yang menjurus kepada buku teks. Baik, jawapan. Seperti biasa kita tulis intro kepada jawapan. Ta'arif ajaran sesat. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Ini satu. Sedangkan hakikatnya bercanggah dengan pensalahnya. Sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini poin yang pertama. Dan di bawah ni poin yang kedua. Ada dua poin. Poin yang pertama membawa satu markah. Poin yang kedua membawa satu markah. Jika pelajar menjawab ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, baru satu markah. Kita dah rugi satu markah. Okey, untuk target jawapan sebegini. Jawapan ni, ta'arif ni berdasarkan kepada buku teks penuh. Ini pelajar perlu hafal. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, jelaskan ciri-ciri ajaran sesat. Bila soalan tentang jelaskan, pelajar perlu memberikan jawapan yang lengkap. Jawapan yang lengkap tetapi tidak memerlukan kepada isi dan huraian. Baik. Antara maksud jawapan yang lengkap, lebih daripada 3 patah perkataan ataupun jawapan tersebut mempunyai subjek dan predikat. Baik, jawapan. Ciri-ciri ajaran sesat, terus jawapan. Pertama, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Okey, jawapan ini daripada buku teks. Dan yang kedua, mengaku menjadi Nabi atau Rasul. Okey, jawapan ini dah lengkap dan menjawab persoalan jelaskan. Okey, selesai soalan kedua. Bagi soalan yang ketiga, senaraikan contoh. Okey, kita senaraikan sahaja dengan tepat contoh ajaran sesat. Intro jawapan, contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ajaran taslim dan ajaran Qadiani. Pelajar juga boleh mengambil contoh-contoh yang lain. Seterusnya, soalan yang keempat. Terangkan kesan kepada seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat. Seseorang kepada individu. Perhatikan ada soalan kepada masyarakat, soalan kepada negara.
Sekarang pada individu. Kesan, terangkan mesti jawapan yang lengkap berserta isi plus huraian. Antara tips untuk soalan kesan. Pertama, Allah. Kemudian yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, jiwa. Yang keempat, maruah. Contoh kita mengambil kesan, yang ini kesan negatif. Kalau kesan positif, kita boleh ambil tip ni. Disayangi oleh Allah, dibenci oleh Allah, dibenci oleh masyarakat. Jiwa menjadi tidak tenang. Maruah diri akan tercemar. Contoh kita boleh menggunakan tips ini untuk soalan kesan. Contoh jawapan, intro. Kita pastikan menulis nombor soalan. Pertama, dibenci oleh Allah. 1 poin. Ataupun ni isi. Kerana akidah telah rosak. Huraian. Okey, kita ambil yang ni, Allah. Kemudian yang kedua, jiwa menjadi tidak tenang. Si jiwa kerana terlibat dengan penipuan ajaran sesat sebagai huraian. Okey, insyaAllah kita boleh target ni 2 markah dan yang ni 2 markah. Jika soalan tidak menyebutkan terangkan kesan, tidak menyebutkan 2, tidak menyebutkan 3, pelajar lihat markah di hujung nanti. Jika di sini 4 markah dan soalan terangkan, pelajar perlu memberi 2 jawapan. Jika di sini 2 markah, pelajar hanya perlu memberi 1 jawapan. Tips, berikan jawapan yang lebih daripada yang diminta. Baik, selesai untuk jawapan soalan yang keempat. Seterusnya soalan kelima. Huraikan cara. Bila cara, perlu memberikan cara ataupun perbuatan. Menjauhi ajaran sesat. Huraikan sama dengan terangkan. Pelajar perlu memberi jawapan yang lengkap, isi dan huraian. Soalan ini bukan soalan kebat kerana tiada stimulus. Baik, cara menjauhi ajaran sesat. Pertama, mempelajari akidah yang sebenar. Isi berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jawapan ini daripada teks, ini huraian. Menghindarkan diri daripada bergaul. Okey, menghindarkan diri daripada bergaul. Si bergaul dengan siapa? Dengan orang yang dicurigai ilmunya. Huraian. Okey, selesai untuk jawapan soalan kelima. Seterusnya soalan keenam. Soalan kebat kerana adanya stimulus. Terdapat cadangan supaya solat Jumaat dilaksanakan pada hari Sabtu. Huraikan pandangan anda untuk menolak cadangan ini. Bila ada stimulus, dan biasanya markah untuk soalan kebat ni 4 markah, anda perlu memberikan isi, huraian lengkap, kesimpulan. Contoh jawapan. Pada pandangan saya, solat Jumaat hanya boleh dilakukan pada hari Jumaat sahaja. Si, kita memberikan pandangan kita, pandangan saya, untuk menolak. Kita kena tolak pernyataan ini untuk nak lakukan solat Jumaat pada hari Sabtu. Ini sebagai isi. Kerana kewajipan untuk melaksanakannya
pada hari tersebut kita meletakkan kerana yang diingat formula kita supaya untuk kerana agar kerana pada hari tersebut telah termaktub dalam hukum agama Islam sebagai huraian. Cadangan untuk mengubahnya ataupun boleh kita beri kesan, kita boleh beri contoh, kita boleh beri bukti. Di sini saya huraikan semula daripada stimulus ini. Bukan kita mengulang stimulus. Cadangan untuk mengubahnya kepada hari lain menunjukkan aliran dan fahaman tersebut telah menyalahi syariat Islam. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah kita mulakan kesimpulan dengan sebagai saranan kepada perkara ini, kita hendaklah mengelakkan diri dengan ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan Islam supaya menghurai kita punya isi kepada kesimpulan, supaya hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai kesimpulan. Selesai untuk soalan kebat, soalan ke-6 dalam tajuk ini. Sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan bahagian penilaian bagi tajuk hindari ajaran sesat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.